Web Hackzor 101, target setup dari noobs sampai jadi master. Yeah! Penafian, saya Hussein bin Muhammad ataupun Gimau tidak bertanggungjawab dengan sebarang penyalahgunaan maklumat dari tutorial ini. Segala teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Tindakan menguji cuba menggunakan teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini terhadap aset atau sistem atau komputer bukan milik anda atau tanpa mendapat kebenaran bertulis adalah salah di sisi undang-undang. Gunakan maklumat dan teknik yang dipaparkan untuk meningkatkan kemahiran anda sama ada untuk tujuan akademik atau kemajuan kerjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video tutorial Abang Web Hackzor 101. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hadzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum Abang mulakan tutorial ni, Abang mohon korang like, komen, share dan subscribe channel Abang sebagai tanda sokongan untuk Abang terus membuat konten-konten yang lebih baik di masa akan datang, insya-Allah. Objektif modul: menyediakan target ujian bagi tujuan pelaksanaan web application penetration testing. Yang kedua, memahami perihal networking dan connectivity target. Yang ketiga, membuat ujian ringkas bagi memastikan target berfungsi untuk tujuan web application penetration testing. Okey, kita drill down pada syllabus modul. Yang pertama, Metasploitable 2 sebagai target ujian. Kita akan tengok pengenalan mengenai Metasploitable 2. Pemasangan Metasploitable 2 ke dalam virtual machine, kita akan gunakan VirtualBox. Korang boleh juga gunakan VMware Player. Lepas tu yang ketiga, konfigurasi asas. Yang kedua, ujian connectivity antara host platform pentest kita dengan target. Pertama, kita akan buat ping test. Lepas tu web application access test. Yang ketiga, kita akan buat simple port scan test. Yang ketiga, kita akan masuk fasa 1 dalam vulnerability assessment, iaitu port scanning. Kita akan tengok port scanning. Kita akan bincang sikit apa tu port scanning. Yang kedua, port scan target menggunakan Nmap. Yang ketiga, pengenalan dan penggunaan Nmap vulnerability scan, vuln scan. Yang keempat, pengenalan dan penggunaan mask scan. Nanti kita akan tengok sikit perbezaan antara mask scan dengan Nmap. Masa bila sesuai pakai Nmap, masa bila sesuai pakai mask scan. Yang kelima, pengenalan dan penggunaan Nmap dashboard. Jom kita buat lab exercise. Nanti korang boleh download lab guide ni. Abang akan sharekan link dia dekat ruangan description. Okey, pemasangan dan konfigurasi Metasploitable 2. Pertama, kita akan download Metasploitable 2. Korang boleh download daripada website Rapid7 ataupun SourceForge. URL ada dekat sini, boleh copy paste. Yang kedua, install VirtualBox ataupun VMware ataupun VM Player dalam Windows OS kita. Ketiga, kita akan extract file yang kita dah download tadi, Metasploitable-linux-2.0.0. Lepas tu kita akan loadkan ke dalam VirtualBox ataupun VMware. Dekat sini nanti boleh set lah dia punya networking, sama ada netting, net ataupun bridge mode ataupun host only adapter. Yang keempat, nanti kita akan login ke dalam Metasploitable 2 menggunakan username msfadmin, password pun msfadmin. Lepas tu kita akan dapatkan IP, kita run command ifconfig dan nanti kita akan buka kita punya Windows terminal. Kita test connectivity. Pertama, kita ping IP Metasploitable kita. Lepas tu kita cuba tengok dia punya web access. Yang terakhir sekali, kita akan startkan kita punya Kali Linux WSL. Lepas tu kita buat simple Nmap port scanning. Ok gang, kita boleh download Metasploitable daripada website Rapid7 ni. So kat sini korang kena isikan detail sikit. Lepas tu tekan submit, dia akan bagi link lah. Ataupun boleh direct download dekat laman web SourceForge. URL ada dalam lab guide, boleh copy and paste, tekan download. Okey, kenapa Abang pakai Metasploitable 2 walaupun benda ni dah lama? Pada Abang dia masih relevan untuk kita buat testing. Nanti kita nak demonstrate metodologi, teknik-teknik asas, fundamentals tu Abang rasa mudah kita pakai Metasploitable 2. Later dalam Web Hackzor 102 insya-Allah
Yang itu kita akan gunakan target yang lebih baru dan lebih relevan dengan keadaan semasa. Lepas kita dah download, kita akan dapat satu file, zip file. So korang unzipkan dia, extract. Ok, kalau tengok dia dah ada file dia. Ok, dia VMware Virtual Machine punya file, Virtual Machine this format. Kita buka kita punya VirtualBox, ataupun kalau korang nak pakai VMware pun boleh, tak ada masalah. Kita klik pada new machine. Nama kita letak Metasploitable 2, tak kisah nama apa-apa. Type Linux. Ok, version kita ambil Ubuntu 64-bit. Sebab Metasploitable ni dah di Ubuntu. Next. Ok, RAM. RAM ni nak kurangkan sikit pun boleh, nak lebihkan pun boleh. Lepas tu hard disk, kita klik pada use an existing virtual hard disk file. Ok, klik dekat sini. Kita add. Kita pergi pada folder yang kita extract tadi tu lah. Lepas tu dekat sini Metasploitable. Ok, open. Kita, ok, not attached. Ok, kita choose. Dan kita create. Ok, dah. Dekat sini dia punya networking mode dia lah. Jadi korang boleh tukar nak pakai net ke, nak pakai host only ataupun bridge mode. Dia suggest kita pakai host only. Sebab VM ni vulnerable. So connectivity hanya antara host dengan dia saja. Tapi dalam case ni abang pakai bridge adapter lah. Tekan OK. Dan kita startkan mesin kita. Ok, sekarang ni kita login menggunakan credential MSF admin sebagai username. Password dia pun MSF admin. Ok, kita dah masuk. Kita check IP dia. ifconfig. Ok, kita dah dapat IP dia 192.168.8173. Kita buka Windows terminal kita dan kita ping IP Metasploitable kita tadi. Ok, so ada connectivity. Kita try curl. Ok, Metasploitable tu. Kita masukkan IP Metasploitable. Kita cuba access. Ok, kita akan dapat paparan macam ni. Sekarang ni kita start Kali Linux kita. Untuk kita buat simple nmap scan terhadap Metasploitable 2. Kita type command sudo nmap IP address 168.133. Ok ngam, ada connectivity antara host dengan target dan kita boleh further kita punya vulnerability assessment ataupun web application testing. Pengenalan port scanning. Apa tu port scanning? Port scanning adalah aktiviti yang dilakukan untuk memeriksa status port TCP dan UDP pada sesebuah mesin. Ada banyak tools ataupun application yang kita boleh gunakan untuk buat port scanning ni, macam Netcat, Nmap dan sebagainya lah. Tujuan daripada aktiviti port scanning ni adalah mengenal pasti kemungkinan-kemungkinan kelemahan, possible vulnerabilities dari suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer ataupun perlengkapan dan peralatannya melalui port yang terbuka. Pada dasarnya, port scanning ialah untuk mengenal pasti port-port yang terbuka dan mengenali OS target. Okay guys, lab exercise time. Asas port scanning. Okay, first korang kena install Wireshark dalam Windows host korang. Lepas tu runkan. Kita akan capture pada WSL interface. Yang ni nanti korang boleh tengok dalam video lah. Buka Windows Terminal dan akses ke Kali Linux WSL. Runkan command nmap port scan berikut. Kita akan buat full TCP scan ST pada port 80. Port ni port yang terbuka. Lepas tu kita akan buat scanning pada port 88. Ni port tertutup. Kita nak analisa macam mana traffic port yang terbuka dengan port yang tertutup. Lepas tu kita akan buat juga scanning menggunakan SceneScan SS. Pun sama juga, kita akan analisa
traffic menggunakan Wireshark. Lepas tu nanti kita akan set up satu profile dalam Wireshark untuk kita enablekan features packet diagram. Yang ni nanti korang boleh tengok dalam demo video. Startkan Wireshark, lepas tu kita akan start capture pada interface WSL. Double klik, buka terminal kali kita dan kita runkan command nmap -st untuk TCP full scan. Kita buat scanning pada port 80 saja. Port 80 ni memang open. Kita tekan enter. Okay, tunggu sampai dia selesai scanning. Dan inilah traffic. Ni kita boleh stop lah. Inilah traffic yang kita dapat daripada activity port scan tadi. Kalau tengok source IP address ni, yang ini IP WSL kita. Kita pergi pada PowerShell terminal dan kita typekan command WSL hostname -i besar. Okey, ni. Ni IP dia. Ni source IP tadi. Okey, kalau kita tengok apa benda traffic ni, WSL kita dia akan hantar paket ke destination. Yang ini IP Metasploitable 2 kita. Apa yang dia akan hantar adalah satu paket ke port 80 dengan flag SYN. Lepas tu Metasploitable akan reply dengan paket dengan flag SYN dan ACK, acknowledge. Lepas tu kita punya WSL akan hantar lagi satu acknowledge acknowledge flag packet. Dan dia akan hantar juga reset dan acknowledge. Jadi session tu dah tamat. So dia tahu port itu adalah open. Untuk kita nampak lebih clear lagi, kita boleh tekan pada statistik dan klik pada flow graph. Lepas tu flow type kita ambil TCP. Okey, kalau korang tengok dekat sini, okey, yang ini. Yang inilah yang tadi yang kita cakap tadi tu. Jadi source WSL kita dia hantar SYN packet ke Metasploitable, kemudian Metasploitable reply dengan SYN dan acknowledge ACK. Lepas tu WSL akan hantar ACK dan dia akan hantar reset dan ACK. Kita start capture baru, continue without saving. Kita runkan command nmap yang sama, tapi kali ni port adalah 88. Kita tahu port ni port yang memang close port lah. Ok, port closed. Pergi pada Wireshark, kita stop capture dan kita cuba tengok. Ok, ni port 88 ni kan. So kita punya WSL akan hantar paket SYN macam biasa kepada target. Lepas tu target Metasploitable akan reply dengan reset dan acknowledgement. So dia tear down dia punya conversation. Kita tahu port tersebut adalah tertutup. Kalau kita tengok flow graph, ambil TCP close, TCP close. Yang inilah tadi. Yang ini yang kita cakap tadi. Ini dia punya conversation dia. Okey, ini untuk ST. Option nmap -st. Kita akan start capture baru, continue without saving. Kali ni kita pakai half open scan ataupun SYN scan. Kita -s kecil s besar. Port 80. Ini untuk open port. Jadi kita nak tengok behavior dia punya traffic yang dihantar lah. Okey dah, kita stop capture. Kita try tengok yang mana pergi ke port 80. Okey, yang ini. Okey. Jadi WSL akan hantar SYN ke target. Target akan reply SYN act. Ni sama macam tadi tu. Maksud dia kita tahu port tu open. Jadi dia tak perlu hantar lagi acknowledge atau apa-apa. Kita terus reset. Jadi dia half open punya handshake. Ini untuk port yang open. Kita start new capture. Okay. Command yang sama, port kita ubah port 88. Yang ni kita tahulah close port. Kita nak tengok paket close port dalam SYN scan macam mana. Kita stop capture. Okay, kita cari mana dia. Port 88. Okay. WSL hantar SYN packet ke target.
Okey, sebab target tu port 88 close, jadi dia akan reply dengan reset dan ACK. Kita boleh tengok flow graph sama juga. Pilih TCP flows. Inilah yang tadi yang kita bincangkan. Cuma yang ni visualization dia nampak lebih mudah lah untuk kita faham. Untuk explanation yang ini. Kita masih lagi dengan Wireshark. Kali ni kita nak buat capture dengan packet diagram punya features. Ni features baru lah. Okey, pertama sekali kita set new profile. Sebab kita tak nak kacau profile yang biasa kita pakai. So yang ni kita boleh letak diagram. Tak kisah apa-apa nama. Okey, tekan OK. Okey, kita dah profile baru yang kita set up. Kita capture dekat interface WSL. Sama macam tadi. Cuma kali ni kita klik pada Edit Preferences. Okey, dekat layout ni. Okey, dekat sini yang nanti kita akan enablekan packet diagram ni. Jadi pertama ni packet list yang senarai packet. Pin kedua. Pin kedua ni kita nak letak packet details. Pin ketiga kita akan letak packet diagram. So dia punya susun atur dia tu kita boleh pilih yang inilah, layout yang ini. So pin kedua adalah details, pin ketiga adalah packet diagram. Okey. Kan okey. So dekat sini nanti packet diagram. Kita buat port scanning lagi sekali terhadap target kita, Metasploitable tu kita. Kita pakai option -ST terhadap port 80. Okey, traffic dah ada. Kita boleh stop capture. Okey, jadi nampak tak dekat belah kanan ni ada diagram. Ni features barulah. Features ni berguna untuk kita explain dengan lebih detail dan kita nak masukkan dalam kita punya documentation. Mungkin ada keperluan untuk kita masukkan, kita boleh pakai. So kita try analisa packet ni. Kita tengok dekat mana port 88, port 80 tadi Port 80. Okey, yang ni. Yang ini dia punya yang tadi kita bincang tu. Activity port scan -ST terhadap port 80. So kita klik pada scene, acknowledgement. So kita klik pada packet yang ini, row yang ini. Dekat bahagian pin diagram ni kita right click dan kita show field values. So dekat sini dah ada lah info-info tadi yang packet bytes ni ataupun packet details ni dia dah represent dalam bentuk diagram. So kita boleh tengok dia pakai IPv4, total length 60. Okay, source address adalah yang ini kita tahulah apa nama source address ni, WSL. Ni destination kita punya target kita, Metasploitable. Jadi destination port adalah port 80. Jadi dia hantar flag scene packet. Nampak tak kat sini? Jadi kat sini mudah lah. Kita tengok reply daripada Metasploitable pula. So source daripada Metasploitable, destination dekat sini. Okay, source port dia daripada port 80, dia hantar ke destination port ni tadi. Sebab connection tadi daripada port yang ini, port 44576. 44576 ni, nampak? Okay. So dia hantar flag, scene dan act. Okay. Kalau korang nak save diagram ni pun boleh, right click save diagram as. Yang ini nanti bolehlah masukkan dalam documentation kalau perlu. Abang tamatkan dulu video ini untuk setup target part 1. InsyaAllah nanti abang akan sambung untuk part 2 pula. Terima kasih sebab sudi menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Sehingga bertemu lagi insya-Allah.